Antara paparan menarik hari ini. KJ belasah Perikatan Nasional. Sudahlah tak cakap pasal isu nasional dan tak reti isu polisi. Sejak bila tukar kerajaan jadi satu kesalahan? Polis buka kertas siasatan skema tukar kerajaan. Tiada lagi percaturan politik, Agung titah kerajaan terus fokus tadbir negara. Perbuatan Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Samsul Iskandar Mohamed Akin membuat laporan polis berhubung langkah Dubai adalah tindakan tidak masuk akal. Timbalan Presiden Parti Rakyat India Malaysia, S. Subramaniam berkata, menukar kerajaan adalah tidak salah selagi ia dibenarkan di sistem perlembagaan persekutuan dan undang-undang. Katanya, saya nak tanya saudara Samsul, sejak bila tukar kerajaan menjadi satu kesalahan? Apakah dia dah lupa bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah mencuba beberapa kali untuk menjatuhkan kerajaan? Bermula dengan projek 16 September pada 2008 hingga sidang media pada tahun 2020 apabila Anwar mendakwa dia mempunyai sokongan kukuh, kuat dan meyakinkan. Anwar mempunyai sejarah cuba menumbangkan kerajaan. Tambah Subramaniam, jika Samsul Iskandar berasa langkah Dubai boleh mencetuskan keresahan rakyat serta memberi kesan kepada keyakinan pelabur. Perasaan yang sama wajar diambil kira apabila Anwar cuba menukar kerajaan sebelum ini. Sebelum ini, Samsul Iskandar membuat laporan polis berkenaan dakwaan dibuat oleh Raja Petra Kamarudin. Kononnya beberapa pemimpin Perikatan Nasional berjumpa dengan wakil rakyat kerajaan untuk menjatuhkan kerajaan. Kata Samsul Iskandar, langkah Dubai jelas membuktikan wujud gerakan bersungguh-sungguh mahu menjatuhkan kerajaan meskipun mereka sedar ia tindakan sia-sia. Tambah Samsul Iskandar, dia yakin cubaan langkah Dubai itu didalangi beberapa ahli parlimen yang tidak bertanggungjawab dan sebenarnya memudaratkan demokrasi. Subramaniam berkata laporan polis oleh Samsul Iskandar juga menunjukkan kerajaan sedang panik sehingga mendorong pegawai kanan Perdana Menteri membuat laporan polis. Untuk rekod pada 2008, Anwar selaku Ketua Pembangkang mendakwa beliau akan menubuhkan kerajaan baru apabila Ahli Parlimen Barisan Nasional menyertai perkataan. Ketika itu, Pakatan Harapan yang dipimpinnya menguasai 82 daripada 222 kerusi Dewan Rakyat. Bagaimanapun, dia berkata rancangan itu gagal selepas cadangan untuk mengadakan sidang khas Dewan Rakyat ditolak Perdana Menteri ketika itu, Abdullah Ahmad Badawi. Pada September 2020 pula, Anwar membuat sidang media berkata mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Cubaan untuk membentuk kerajaan itu berlaku kira-kira 6 bulan selepas pentadbiran Pakatan Harapan runtuh akibat rampasan kuasa politik yang digelar sebagai langkah syaratan. Ahli Parlimen Gabungan Rakyat Sabah, Armiza Muhammad Ali menegaskan bahawa dia tidak pernah menandatangani akuan berkanun untuk menjatuhkan pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup itu berkata, dia juga tidak pernah didatangi mana-mana pihak bagi tujuan tersebut. Tidak pernah sign SD. Terdahulu, penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin mendakwa pembangkang berjaya memperoleh 120 SD untuk menjatuhkan pentadbiran Anwar. Bagaimanapun, semakkan terhadap dakwaan oleh penulis blog terbabit dan dokumen yang dipegangnya mendapati terdapat pencegahan dan menjadi persoalan. Menurut kertas ketiga yang ditunjukkan oleh Raja Petra, penyokong SD termasuk 14 daripada Barisan Nasional, UMNO 11, MCA 2, MIC 1. Senarai yang dikatakan itu juga mendakwa Muda, GPS, PBM, GRS, Warisan dan 3 anggota Parlimen Sabah akan turut menyokong kerajaan pimpinan Perikatan Nasional. Selanjutnya, senarai itu mendakwa 3 daripada 5 anggota Parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar telah menarik balik sokongan menjadikan pembangkang mempunyai 123 sokongan. Bagaimanapun, Armiza berkata sentimen demikian tidak patut lagi dimainkan kerana ia hanya akan merencatkan langkah negara menuju kemajuan. Dan bagi saya cukup-cukuplah. Cukup, enough is enough. Kita tidak perlu diskusikan perkara ini. Kita perlu untuk masa yang ada, masa saya yang ada, kita perlu untuk pastikan digunakan sepenuhnya untuk meneruskan agenda-agenda yang disusarkan. Sebagai Sabahan, pemimpin daripada Sabah GRS, I think our concern is kita melihat kepimpinan kerajaan perpaduan yang sedia ada telah memberikan komitmen yang amat tinggi dan macam-macam perancangan antara kerajaan perpaduan dan kerajaan negeri yang telah digariskan untuk menangani isu-isu legacy. Dan saya yakin kita tidak akan melangkah ke belakang, kita tidak akan sendiri bertindak untuk menggagalkan planning yang tengah digariskan itu. Bekas Ketua Penerangan UMNO, Chairil Hamdan berpandangan isu langkah Dubai bagi menumbangkan kerajaan
hanya cerita politik untuk kerajaan dan pembangkang ke current level. Beliau berkata realitinya langkah Dubai disifatkan sebagai tidak masuk akal berdasarkan sokongan ahli parlimen kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat. Dalam keadaan ada 148 campur dengan 5 orang yang sokong PM sebelum ini, belum lagi campur 7 ni, dah 153. 152, 153, lebih 150 lah. So untuk jatuh kurang daripada 112 majoriti, perlukan satu gelombang yang tak realistik dia akan datang daripada mana. Atas faktor itu, beliau berpandangan kerajaan dan pembangkang sebenarnya perlukan cerita politik untuk ke current level. Itu yang sedang berlaku dan maksud saya dan poin saya adalah nampak kedua-dua belah pihak seronok bila cerita ni wujud. Ya. Walaupun realitinya tidak ada. Cerita langkah Dubai bermula selepas timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Ismail Yusof mendakwa wujud pertemuan antara pemimpin PN dan blok kerajaan di UAE. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno kemudian mengesahkan wujud rancangan pembangkang menjatuhkan kerajaan mengikut proses dibenarkan perlembagaan. Terbaru, beliau yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional mendakwa sudah mempunyai jumlah sokongan ahli parlimen mencukupi bagi membolehkan gabungan itu mengambil alih pentadbiran negara. Dalam pada itu, Khairi bersetuju dengan Syarif dan berkata cerita langkah Dubai hanya memberi modal politik kepada kerajaan. Katanya ini kerana isu tersebut boleh dijadikan cara untuk kerajaan menyerang pembangkang. Perikatan Nasional dah lah tak cakap pasal polisi, tak reti cakap pasal polisi. So dia macam tunggul je kat situ. So dia kena serang on something lah. Langkah Dubai. So dia entam kata ini apa menggugatkan kestabilan ekonomi, menggugatkan kestabilan politik. So saya rasa kalau Perikatan Nasional terus mengiyakan usaha untuk menjatuhkan kerajaan, dari semasa ke semasa akan berlaku usaha daripada pihak PHBN untuk hentam mereka. Khairi dan Syarif juga berharap cerita untuk gulingkan kerajaan perlu dihentikan tahun ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia akan menyoal siasat isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan 2 anak lelakinya. Ini berdasarkan notis yang dihantar oleh peguam keluarga itu kepada pihak media. SPRM kini sedang menjalankan siasatan terhadap Daim berkaitan pendedahan mengenai kekayaannya dalam Kertas Pandora. Dalam Kertas Pandora sahaja, syarikat dan firma pemegang amanah yang dimiliki oleh anak-anak, isteri atau rakan perniagaan Daim bersama-sama memegang aset bernilai sekurang-kurangnya RM141 juta. Sebelum ini, Daim berkata bukan semua pemegang amanah yang disenaraikan portret itu adalah miliknya dan semua urus niaga yang dijalankan adalah sah. Dia berkata pemegang amanah adalah sebahagian daripada perancangan harta pusaka dan semua cukai yang perlu dibayar telah dibayar. Memiliki entiti luar pesisir tidak menyalahi undang-undang, tetapi dalam beberapa keadaan, amalan itu dikaitkan dengan pengelakkan cukai. Dalam kes lain, ia merupakan usaha mengekalkan kerahsiaan atas pelbagai sebab. SPRM berkata suruhanjaya itu telah menghantar notis kepada Daim sejak Jun lalu supaya dia mengisytiharkan harta. Namun mendakwa tuntutan itu tidak dipenuhi walaupun selepas selanjutnya diberikan seperti yang diminta bekas Menteri Kewangan itu. Hal ini menurut SPRM menyintai menarik ilham sebuah bangunan bernilai tinggi milik Daim dan keluarganya di tengah-tengah ibu kota baru-baru ini. Daim mengecam siasatan SPRM terhadapnya dengan mendakwa dia menjadi mangsa penganiayaan politik. Bagaimanapun, SPRM menafikan dakwaan itu. Ketua Polis Negara Razarudin Husin mempersoalkan mengapa dakwaan bahawa pembangkang mempunyai bilangan yang mencukupi untuk membantu kerajaan dibuat oleh mereka yang tidak mempunyai autoriti. Katanya sekiranya dakwaan tersebut benar, sudah pasti ia datang daripada pemimpin parti berkenaan. Sekiranya betul nak berlaku, ketua parti ataupun Setiausaha Agung parti akan bawa pergi menghadap Agung ataupun membawa perkara ini revealkan di dalam parlimen, mengatakan bahawa kita ada sekian nombor ataupun undi percaya ke undi tak percaya berlaku di dalam parlimen. Razarudin turut menjelaskan polis telah membuka kertas siasatan berhubung usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Menurutnya, suspek utama ialah penulis blog Raja Petra Kamarudin yang baru-baru ini mendakwa pembangkang telah mendapat sokongan 120 ahli parlimen. Razarudin berkata jika pengumuman itu dibuat oleh ketua atau Setiausaha Agung Parti, maka ia adalah perkara berbeza. Kalaulah kata pengerusi parti mana-mana yang bercakap ataupun Setiausaha Agung yang bercakap, itu dah kita nampak lain. Dia memang ada otoriti untuk bercakap. Yang ini memang orang yang tak ada otoriti, yang tak ada local standard bercakap. Dia berkata dakwaan sedemikian hanya akan mengganggu-gugat kestabilan negara, malah boleh menakutkan kemasukan pelabur asing. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah bahawa baginda tidak akan terlibat dalam percaturan politik.
Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang akan mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong yang baru turut bertitah tidak akan menerima mana-mana pihak menghadap baginda sehingga 31 Januari ini. Parlimen akan bersidang pada penghujung Februari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kerajaan Madani dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk terus menguruskan negara. Katanya Agong kemudian turut mengulas beberapa perkembangan semasa. Katanya baginda bertitah supaya saya selaku Perdana Menteri dan Kerajaan Madani untuk meneruskan kerja mengurus negara. Baginda juga bertitah bahawa pihak istana tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik. Kenyataan itu muncul ketika sesetengah pemimpin pembangkang memberi bayangan bahawa mereka bersedia untuk mengambil alih kerajaan melalui sokongan yang diberikan majoriti ahli parlimen. Misalnya, kenyataan dibuat pengarah pilihan raya Perikatan Nasional Muhammad Sanusi Magno yang mendakwa parti itu mempunyai jumlah akuan bersumpah yang mencukupi untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Media melaporkan Sanusi sebagai berkata pihaknya hanya menunggu hari sahaja untuk melaksanakan rancangan tersebut. Bagaimanapun, Menteri Besar Kedah itu tidak mendedahkan sebarang maklumat lanjut mengenai dakwaan dibuatnya. Dalam kenyataan, Anwar juga menyentuh mengenai derma yang bernilai jutaan ringgit. Katanya, saya juga menambah seandainya ada cadangan mana-mana pihak untuk menyampaikan derma sebanyak 500 juta ringgit atau 750 juta ringgit, ia hendaklah disalurkan terus kepada asnaf dan golongan miskin dalam negara. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan apa yang dimaksudkan oleh Anwar dengan kenyataan tersebut. Bagaimanapun, ia mungkin merujuk kepada dakwaan pihak tertentu bahawa sejumlah besar wang dibelanjakan untuk menarik ahli parlimen kerajaan berpaling tada. Memang menjadi kelaziman untuk Perdana Menteri menghadap Agong sehari sebelum mesyuarat kabinet untuk menyembah maklum perkembangan yang akan dibincangkan. Sultan Abdullah akan menamatkan penggal pemerintahan baginda sebagai Agong pada 30 Januari ini dan berangkat kembali ke Pahang. Tempat baginda akan digantikan oleh Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Minggu lalu, Sultan Ibrahim bertitah baginda tidak akan menerima sesiapa untuk menghadap kecuali apa yang telah dijadualkan sehinggalah baginda ditabalkan sebagai Agong ke-17 pada 31 Januari. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.